Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya moderator anda, Khairul Azwar bin MZ. Forum kita pada hari ini akan membincangkan topik yang menarik iaitu mengenai suara cerpenis pada tahun 1970-an. Saya dan panel-panel akan membincangkan tentang pemikiran Anwar Ridwan dalam cerpen sesudah perang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini iaitu Nurul Aida binti Muhammad Aziz. Saya. Nur Anis Aliani binti Abdul Halim. Saya. Nur Auji binti Muhammad Razali. Ya, saya. Nur Anis Syafinas binti Osman. Muhammad Nur Syafi'i bin Muhammad Johari. Saya. Emis Elisweza binti Muhammad Yasin. Saya. Siti Nur Laila Amirah binti Indra Bansawan. Saya. Dan panel kita yang terakhir, Umi Kadrinah binti Arif. Saya. Okey, baiklah. Sebelum kita membincangkan topik kita pada hari ini bersama-sama panel, izinkan saya menceritakan biodata penulis cerpen sesudah perang. Novel, maafkan saya, nama sebenar Datuk Dr. Anwar bin Haji Ridwan. Beliau dilahirkan di Sabak Bernam, Selangor pada 5 Ogos 1949. Beliau juga merupakan sastrawan negara Malaysia ke-10 dan juga merupakan seorang penulis novel dan penulis cerpen. Okey, baiklah. Kita mulakan perbincangan forum kita pada hari ini dengan menceritakan sinopsis cerpen sesudah perang. Saya mempersilakan panel pertama kita iaitu Muhammad Nur Syafi'i bin Muhammad Johari untuk menceritakan serba sedikit sinopsis novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli panel yang lain. Saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis cerpen sesudah perang ini. Cerpen ini mengisahkan tentang Masitah dan ahli keluarganya yang terdiri pada suaminya, Udin, dan anak-anaknya iaitu Jali, Sumi dan Salmi. Jali merupakan seorang pemuda yang bijak dan bercadang untuk melanjutkan pengajiannya di Tokyo. Ketika hari keberangkatan Jali, Masitah menyimbas kembali kenangannya bersama Jali dari bagaimana dia mengandungkan Jali. Dia menyibas kembali peristiwa dia diperkosa oleh seorang lelaki yang tidak dikenali ketika selesai mandi di sumur. Masitah tidak memberitahu Budi tentang perkara itu. Apabila Jali meningkat remaja, dia memberitahu Masitah tentang perlakuannya yang hampir memperkosa Khadijah. Perbuatan Jali itu telah membuat Masitah kecewa dan marah kerana telah mengingatkannya pada perbuatan ayah kandung Jali ketika dahulu. Masitah kemudian segera pergi ke rumah Khadijah untuk bertemu dengan ibunya bagi memaklumkan tentang perbuatan Jali dan memohon maaf bagi pihak anaknya itu. Dan setelah penat merayu dan menangis, ibu Khadijah bersetuju untuk merahsiakan aib itu. Jali yang minat membaca buku-buku tentang elektronik selain novel-novel percintaan sangat berkebolehan dalam bidang elektronik. Pandaiannya dalam pelajaran telah mendapat perhatian guru-gurunya dan mereka menyarankan dia untuk dihantar kampung pelajaran ke luar negeri. Namun, masalah mereka keluarga adalah soal kewangan dan setelah berusaha, Jali berjaya juga pergi ke Tokyo untuk menyambung pelajarannya. Kemudian Jali telah menamatkan tempo peperangan Masitah dalam batinnya kerana teringatkan peristiwa hitam yang masih disimpan rapi dari pengetahuan ahli keluarganya yang lain. Itu sahaja dari saya, moderator. Terima kasih panel kita. Okey, baiklah. Seterusnya kita teruskan dengan panel kita yang kedua iaitu Amy Elisweza binti Muhammad Yasin. Boleh tak jelaskan aliran pemikiran yang terdapat dalam cerpen sesudah perang ini? Silakan. Terima kasih moderator. Baiklah. Aliran pemikiran yang terdapat dalam cerpen sesudah perang ialah aliran Ispisma. Aliran Ispisma merupakan aliran yang tidak lagi menjadikan dunia nyata sebagai inti penceritaan tetapi lebih memaparkan tentang dunia, fenomena atau persoalan yang wujud dalam diri seseorang dengan pengalaman batin sehingga mewujudkan emosi yang membawa kepada penderitaan hidup. Alasan saya mengapa pengarang menggunakan aliran dalam cerpen
sesudah perang adalah kerana terdapat pengalaman batin yang memberikan tekanan emosi dan penderitaan yang terpaksa dilalui oleh watak utama yang bernama Masita. Selain itu, dalam cerpen ini juga mengandung persoalan yang berkaitan dengan emosi dan mental yang membawa kepada penderitaan hidup yang tidak sempurna. Seterusnya, dalam cerpen ini juga tidak mementingkan kepada urutan masa atau peristiwa dan hanya mengutamakan kepada pemaparan emosi yang membawa kepada sifat atau perlakuan yang keterlaluan. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih panel kita atas penjelasan yang cukup menarik itu tadi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan membincangkan isu pemikiran yang terdapat dalam cerpen Sesudah Perang. Mohon panel kita menjelaskan bagaimana Anwar Ridwan mengetengahkan isu pemikiran berkaitan dengan kasih sayang dalam cerpen ini. Dipersilakan panel kita. Terima kasih, Nur Anis Aliani. Okey, dipersilakan. Okey, maaf. Terima kasih kepada moderator, Saudara Khairul. Okey, isu pertama yang diketengahkan oleh pengarang kita iaitu Anwar Ridwan dalam cerpen Sesudah Perang ialah isu kasih sayang yang membawa maksud kepada suatu sikap yang saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Dan kita dapat lihat melalui watak Budin yang merupakan seorang suami kepada Masyitah dan juga merupakan seorang bapa kepada 3 orang anak iaitu Jali, Sumi dan juga Salmi. Beliau menyayangi ketiga-tiga anaknya sama rata sahaja dan beliau bertegas dalam menyatakan pendiriannya apabila beliau pernah dituduh oleh anak mereka iaitu Sumi dan juga Salmi dengan mengatakan bahawa ayah mereka ini terlalu sayang kepada abang mereka iaitu Jali. Dan kita dapat lihat di dalam cerpen ini pada halaman 248 di mana dialog Budin iaitu kamu berdua juga Jali adalah anak-anak ayah yang ayah serta ibumu cinta sama rata. Dengar itu sama rata. Bagaimanakah kami boleh membeza-bezakan kalian bertiga? Dari situ kita dapat lihat isu kasih sayang yang ditunjukkan oleh Anwar Ridwan dalam cerpen ini. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya kita sentiasa memupuk diri kita dengan rasa kasih sayang terhadap orang lain tanpa membezakan saudara, suku, ras, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, jenis kelamin ataupun faktor usia, muda ataupun tua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Okey, saya ingin bertanya, Nurul Aida, bagaimana Anwar Ridwan mengetengahkan isu perkauman pula dalam cerpen Sesudah Perang ini? Boleh kongsikan bersama kami semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya teruskan dengan pemikiran kedua yang dibawa oleh penulis dalam cerpen Sesudah Perang ini, iaitu isu perkauman. Maksud perkauman di sini ialah yang berkaitan dengan kaum kerabat, anak saudara, suku bangsa. Tetapi cerpen Sesudah Perang ini tidak memberikan isu perkauman dalam konteks terbesar. Dia hanya memberikan isu perkauman dalam kalangan keluarga sahaja. Jadi di dalam cerpen isu perkauman ini dibawa pada situasi pertama di mana Masita telah dirogol oleh lelaki yang dia tidak kenal. Dan tanpa pengetahuan suaminya, dia telah mengandungkan Jali, anak dua nikahnya, dan kenyataan bahawa dia dirogol dan mengandung anak wanita ini tidak diketahui dan dirahsiakan daripada suaminya. Dan untuk situasi yang kedua pula adalah apabila Jali hampir merogol ketiga perempuan yang dia suka, dan apabila diketahui oleh kedua-dua keluarga, Jali telah meminta maaf dan mengakui kesilapannya kepada keluarga ketiga. Dan kedua-dua keluarga telah berjanji bahawa perkara itu akan menjadi rahsia antara keluarga mereka untuk selama-lamanya. Jadi melalui kedua-dua situasi ini dapat digambarkanlah oleh penulis bahawa isu perkauman dalam kalangan keluarga ada dalam cerpen Sesudah Perang ini. Mereka saling menjaga kerahsiaan antara mereka untuk mengelakkan berlakunya masalah yang berpanjangan. Jadi
Jadi itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih panel kita atas pengkongsian itu tadi. Okey, kita lanjutkan perbincangan forum kita. Okey, panel kita Nur Auji, saya mau bertanya bagaimana, boleh tak jelaskan bagaimana Anwar Ridwan ini mengetengahkan isu kemanusiaan dalam cerpen sesudah perang ini? Okey, terima kasih kepada moderator Khairul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya teruskan dengan isu yang ketiga yang diketengahkan oleh pengarang Anwar Ridwan, iaitu berkaitan dengan isu kemanusiaan. Okey, kalau kita lihat, cerpen ini mengisahkan ketabahan hati seorang wanita dalam mengharungi liku-liku kehidupan. Sebelum itu, saya ingin memberi penerangan berkaitan dengan isu kemanusiaan yang membawa maksud isu kemanusiaan adalah isu atau ilmu akademik yang mengkaji unsur-unsur kehidupan manusia dalam sesuatu kisah ataupun penceritaan. Seperti cerpen sesudah perang ini, kita dapat lihat bahawa pengarang Anwar Ridwan ini mengetengahkan atau mengangkat isu kemanusiaan. Bahkan isu kemanusiaan ini termasuklah melalui kajian bahasa, sejarah dan juga falsafah kehidupan. Selain itu, mengapa pengarang mengangkat isu kemanusiaan ini adalah untuk memberi kita sebagai pembaca kesedaran dan tauladan untuk mengharungi liku-liku kehidupan pada masa akan datang. Kalau kita lihat berkaitan dengan cerpen sesudah perang ini, kisah watak dan perwatakan Masyitah yang sudah sudah melalui pelbagai rintangan dan ujian pada masa lampau. Sebagai contohnya, dalam cerpen ini Masyitah sudah berkahwin dengan suaminya yang bernama Budin, dan dalam masa yang sama Masyitah telah dirogok oleh seorang lelaki dan dikurniakan anak luar nikah yang bernama Jali. Jadi kalau kita lihat daripada kisah Masyitah ini, sudah sebenarnya banyak berlaku di negara kita berkaitan dengan isu anak luar nikah, isu kes rogol dan sebagainya. Dan ia sebenarnya memberikan kita pengajaran diri kita sendirilah. Bila kita dah besar nanti, kita dah ada masa harapan, kita tahu untuk mengubah kehidupan kita yang lebih baik ataupun yang sebaliknya, apa-apa pun datang daripada diri kita sendiri. Dan pengarang ini mengangkat isu kemanusiaan ini adalah salah satu isu yang bagus bagi saya, sebab memberikan kesedaran lah pada kita sendiri pada masa akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas pengkongsian itu tadi. Okey, kita lanjut perbincangan kita. Saya mahu bertanya kepada panel kita, Nur Anis Syafinas, bagaimana Anwar Ridwan ini mengetengahkan isu pendidikan pula dalam cerpen sesudah perang ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum dan bahawa pemikiran yang hendak disampaikan oleh pengarang, salah satunya ialah kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Lebih jelas, pendidikan penting untuk mencapai hidup yang lebih berkualiti. Hal ini dapat dibuktikan apabila mereka menyarankan Jali yang hidup dengan keluarga yang sederhana dan mempunyai masalah kewangan berusaha sedaya upaya untuk mencapai niatnya. Akhirnya usaha Jali berjaya sehingga dia dapat menunjukkan bahawa ini sesuai dengan aliran ekspresionisme kerana jalan cerita bagi Jali iaitu seorang yang hidup sederhana tetapi mempunyai cita-cita yang tinggi dan terpaksa melalui liku-liku kehidupan yang akhirnya membawa kejayaan. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan itu penting dan perlu diberi keutamaan demi mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Terima kasih. Terima kasih Anis Syafinas atas penjelasan itu tadi. Okey, baiklah, saya mahu bertanya dekat panel kita seterusnya, Siti Nur Laila Amirah. Okey, bagaimana Anwar Ridwan mengetengahkan isu kemasyarakatan dalam novel sesudah perang ini, dalam cerpen sesudah perang ini? Kita silakan.
Terima kasih kepada moderator, soalan yang bagus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemikiran atau mesej yang cuba disampaikan melalui cerpen sesudah perang ialah masyarakat yang tidak menghormati dan mencalarkan maruah orang lain. Perkara ini telah menyebabkan seseorang mengalami peristiwa pahit dan buruk dalam hidup mereka. Hal ini dapat dibuktikan melalui watak jali yang ingin memperkosa Khadijah telah menyebabkan ibunya memohon maaf kepada Khadijah sekaligus menyebabkan ibunya kecewa dan teringat tentang perbuatan ayah kandung jali yang telah memperkosanya. Bukan itu sahaja, lelaki misteri yang merupakan ayah kandung kepada jali juga telah menimbulkan kisah silam yang pahit dalam hidup Mashita. Perkara ini membawa kepada aliran ekspresionisme yang menggambarkan seseorang yang mengalami penderitaan emosi disebabkan perbuatan jahat orang lain dan mengalami kisah hidup yang pahit dan memberi kesan di hati mereka. Oleh hal yang demikian, perkara tersebut telah membuktikan bahawa aliran ekspresionisme ini digambarkan dalam karya sesudah perang melalui gambaran emosi masyarakat melalui watak dalam cerpen tersebut. Itu saja. Terima kasih panel kita. Okey, saya nak tanya, bagaimana kalau dari segi kekeluargaan, bagaimana Anwar Ridwan pula mengetengahkan isu kekeluargaan dalam cerpen sesudah perang? Mohon panel kita Umi Kadrina untuk menjelaskan isu kekeluargaan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan dari segi isu kekeluargaan. Melalui cerpen yang dipilih, iaitu cerpen sesudah perang, kita dapat lihat bahawa antara pemikiran yang cuba diketengahkan oleh pengarang dalam cerita ini ialah berkaitan dengan peristiwa keluarga yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Mashita merupakan watak utama dalam cerpen ini yang mempunyai peristiwa hidup yang pahit selepas dia berkahwin dengan Budin. Hal ini kerana setelah sebulan mereka berkahwin, tanpa pengetahuan si suami, Mashita telah diperkosa oleh seorang lelaki yang menyebabkan Mashita mengandungkan anak luar nikah, iaitu Jali. Meskipun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Mashita masih dihantui dengan peristiwa pahit itu, seolah-olah ia menderita menanggung penipuan itu. Bukan itu sahaja, setelah Mashita dan Budin berkahwin, mereka telah dikurniakan beberapa orang cahaya mata. Namun, adik-beradik Jali yang lain sering mempertikaikan akan saiz fisiknya yang berbeza daripada mereka. Okay. Dan adik-beradik Jali yang lain, namun Jali berasa sedih dan terasing. Oleh itu, keadaan ini sesuai dengan aliran pemikiran ekspresionisme yang mana ia dikaitkan dengan pengalaman pahit sebenar yang dilalui oleh seseorang. Sebagai contoh, pengalaman pahit Mashita ketika diperkosa di sumur, malah penderitaan hidup yang dialaminya, iaitu terpaksa menyembunyikan perkara sebenar bahawa Jali seorang anak luar nikah dan pengalaman Jali sebagai seorang abang yang sering dipertikaikan perbezaannya. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih panel kita. Okey, kita sudah sampai ke kemuncak pembincangan topik kita. Sebelum itu, saya sebagai moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang sudi meluangkan masa untuk membahas tentang topik kita. Okey, secara kesimpulannya, kita jelaslah bahawa pengarang cerpen iaitu Anwar Ridwan ini telah mengaitkan isu pemikiran dengan aliran pemikiran tersebut. Sekian, terima kasih.